Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi ahli jawatan kuasa surau taman mewah, ibu-ibu, bapa-bapa, tak ada, bapa-bapa je yang ada, ya, dah biasa sebut ibu-ibu. Bapa-bapa yang saya kasih sekalian, tuan-tuan, tak lupa kepada dua sahabat saya yang buat live pada malam ini. Pertamanya Abang Abu Bakar Osman daripada page audio kuliah daripada Sungai Siput datang ni, ya, Kampung Muhibbah. Terima kasih walaupun dalam keadaan hujan. Serta Abang Azizan Hassan untuk page syiar kuliah, ya. Alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Akhlak Seorang Muslim, Khuluqul Muslim. Hari itu kita berhenti pada muka surat 5, iaitu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang luhur dan murni. Tentara mati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang merupakan hadis sahih. Dalam syarah hadis ada menyatakan, kanatil arabu tatakhallaqu bi ba'din min mahasinil akhlaq bima baqiya indahum min syari'ati Ibrahim alaihissalam. Dalam penerangan hadis ini ada ulama menyatakan sesungguhnya adalah orang-orang Arab ni pada zaman jahiliah masih wujud lagi mereka yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni agama Hanifiyah. Apa agama Hanifiyah ini? Yang tidak menyembah berhala. Akan tetapi walakin kanu qad dallu bi kufri an katsirin min, akan tetapi oleh kerana tempoh masa yang panjang di antara Nabi Isa alaihissalam kepada kelahiran Nabi sehingga kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muddah tawilah, tempoh yang lama ini menyebabkan mereka menjadi sesat dan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kalau kita buka dalam kitab Rahiqul Makhtum, diceritakan tuan-tuan, antara pemimpin yang bertanggungjawab membawa berhala ke Mekah ni ialah namanya Amru bin Luhai, pemimpin daripada Bani Khuza'ah. Di zaman itu dia ni idola lah. Itu idola ni tuan-tuan, kita kena cari yang betul-betul. Jangan cari idola yang menjadi contoh ikutan tauladan yang tidak baik.
Sebab itu disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir. Allah Ta'ala memberi jaminan kalau nak cari idola, carilah Nabi SAW, ikutilah perangai Nabi, akhlak Nabi, ikutilah perwatakan Nabi, malak jasad Nabi. Semua yang datang daripada Nabi itu merupakan akhlak yang baik. Ini idola kita. Tapi tuan-tuan, siapa idola anak-anak kita? Malang sekali idola anak-anak kita, tuan-tuan. Tu artis Korea, K-pop. K-pop tu pula semua bedah plastik. Saya baca satu status, tuan-tuan, jangan marah orang Korea. Ada ke orang Korea kat sini? Ada seorang. Tu memang orang Korea lah tu. Ada yang mengatakan, tuan-tuan, kalau tengok pada wajah orang Korea ni, lebih kurang kita je. Lebih kurang aku je. Hidung kemik, hidung jambu. Ya. Dahi pun luweh. Kalau aku adalah sikit Koreanya. Tang mana? Tang mata tu. Jangan jealous. Tapi kita tengok artis-artis ni, tuan-tuan, jangan marah. Ini yang disebut, malah diakui oleh masyarakat di sana. Apa dia? Kebanyakannya, kalau nak nampak kacak lawak, dia buat bedah plastik. Toreh sana, toreh sini, hidung yang kembang jambu, tirus. Jadi macam Hrithik Roshan, pelakon Hindustan, boleh sangkut baju. Kita kalau sangkut baju, melurut ke bawah, tuan-tuan. Mata yang sepit macam aku jadi bulat. Mana mari ni? Yang mata bulat, mata biru ni, tuan-tuan, orang Bani Israel je. Orang-orang belah-belah Arab sana, Syria sana, yang lawa-lawa ni. Yang Asia ni jarang, tuan-tuan, kita jumpa dagu, tirus, hidung mancung, mata bulat. Jarang-jarang. Piramli kata jarang-jarang, kadang-kadang. Tuan-tuan mati Allah, maka siapa idola kita? Penyanyi K-pop. Ada di antara kita terlalu fanatik dengan pemain bola sepak, Manchester United dengan Liverpool. Unsin aku tengok status Facebook, tak ada lain dia update. Manchester United dikalahkan oleh Liverpool. Liverpool menang. Red Devil. Nama pun setan merah. Siapa idola kita? Lagi teruk, tuan-tuan, pemain gusti yang pakai spender dengan boot tinggi tu. Lagi teruk. Cukup seronok kita tengok pemain gusti ni. Wow. Sebab itu Allah menyatakan kepada manusia, kalau kamu nak cari idola yang akhlaknya baik, maka ikutlah Nabi SAW. Liman kana yarjullah. Kalau kamu nak rapat dengan Allah, kalau kamu nak kembali bertemu dengan Allah di akhirat nanti, wal yaumil akhir, dan akhirat nanti, kamu semua akan ditanya tentang nabi-nabi yang diutuskan kepada kamu, tuan-tuan. Sebab itu bila Amru bin Lu'ay, pemimpin Bani Khuza'ah ni, idola orang Mekah, dia bawa balik berala yang bernama Hubal. Dia bawa balik, tuan-tuan, berala yang bernama Hubal. Ada mengatakan ketika dia pergi ke Syam, negara Syam, dia terpikat dengan orang menyembah berala Hubal ini. Dia bawa balik ke Mekah, lalu diajak orang-orang Mekah ini menyembahnya. Oleh kerana dia idola, menjadi ikutan, maka orang Mekah ramai yang menjadi sesat. Kerana apa? Tidak lagi berada dalam millat Ibrahim, tidak lagi berada dalam agama Nabi Ibrahim, tapi telah menyembah berhala. Ini pentingnya idola. Kadang kita kagum dengan idola ni, tuan-tuan. Kita suka dengan idola ni, tapi idola ni buat benda yang merosakkan akidah. Pun payah juga. Pakai baju Christmas, pakai rupa Santa Claus, pakai kasut merah,
goyang loceng, kuting, jingle bell, jingle all the way, what fun is to ride. Kita pun ikut. Pasal apa? Itulah my idola. Ayu, tengok ya. Bila Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, wa fi riwayatin, ada satu lagi riwayat mengatakan bukan akhlak tapi salihah. Liutammima makarimas salihah. Tapi yang masyhur liutammima makarimal akhlak. Apa makna akhlak? Al-akhlak man ursiltu li khalqi. Apa makna dia? Iaitulah Nabi menyatakan ursiltu li khalqi, sesungguhnya aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak kamu. Diutuskan kepada bashar, kepada manusia, liutammima, iaitu untuk menyempurnakan ukamila man taqasal asana wa af'ala mustahsanah. Apa dia? Menyempurnakan apa yang kurang daripada kebaikan dan juga perbuatan-perbuatan yang baik. Tuan-tuan rahmati Allah, apa itu akhlak? Kata ulama hadis lagi, minal wafa wal muru'ah. Wafa ni apa dia? Yang menunaikan janji. Orang tak menunaikan janji ni tuan-tuan, orang munafik je. Ayatun munafik, tanda-tanda munafik itu 3 kata Nabi. Salah satu dia apa dia? Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkiri, dia tidak menunaikan janji dia. Lepas tu tuan-tuan, jangan kita berjanji dengan anak-anak kita kalau tak mampu tunaikan, please. Kita kata dekat anak kita, kalau dapat SPM nanti 13A, 11A contoh, 10A abah bawa pergi berjalan ke Medan Indonesia. Bukan calang-calang tempat tu. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok-tengok anak ni dapat 10A. Kita ingat dia lebih kurang tengin rupa kita juga. Berapa nyedak dia tak tengin, dia cerodik ikut belah maknya. Jangan marah tuan. Ikut belah maknya, ya Allah. Anak pun kata, abah, where your promise? 10A abah, 11A abah, come on. Tunaikan janji abah. Kita pergi ke Medan Indonesia. Bila nak pergi? Mana tiket? Ni sebelum PKP lah. Kita pun garu kepala dalam hati kata, tak sangka pula anak aku ni cerodik. Nyesel rasanya aku buat janji pergi Medan Indonesia. Akhirnya tuan-tuan kita pun kata, okeylah kita pergi Medan, tapi bukan Medan Indonesia, Medan Gopin, pergi makan capati tuan-tuan. Ini berat. Naya, apabila kita berjanji kita tak tunaikan, kita dah jadi orang yang hipokrit, munafik. Contoh munafik ini, hipokrasi ini, dan hipokrit ini adalah tidak baik untuk perkembangan, pembesaran minda atau jasad anak-anak. Anak-anak akan rasa kecewa. Ini orang tak tepati janji. Abah dah janji dah. Lepas tu abah tak tepati janji. Macam mana abah ni? Tuan-tuan rahmati Allah, ulama mengatakan dia akan merosakkan inner self. It will corrupt the inner self. Akan merosakkan apa dia? Dalaman seorang anak. Sebab itu Islam mengajar wafa. Apa maknanya? Tunaikan janji. Wal muru'ati, mana muru'ah? Jaga maruah. Jangan buat maksiat. Tuan-tuan, bila kita buat maksiat ni, wal ismu mahaka fi sadrik. Nabi pernah berkata, dosa ini kalau kamu buat, jiwa tu rasa tak tenang. Betul kan? Tapi albirru ini tuan-tuan, ma'annat ilaihi nafs.
Al-birru, pahala, kebaikan. Kalau kita buat, jiwa kita ni rasa tenang. Ni, tuan-tuan, dengar kuliah saya ni, tenang ke tak tenang? Kalau tak tenang, problem lah tu. Something wrong. Kalau tak tenang, maknanya apa dia? Tak sabar nak pergi kedai kios janda. Itu yang tak tenang tu, Haji ya. Tak tenang rasanya. Bila nak habis ni, sabar belum, isyak lagi. Lepas isyak, kita pergi sama-sama sekarang. Ya, kita usah sama-sama. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan. Tapi kalau kita melakukan dosa, jiwa ini takkan tenang. Mahaka fi sadrik. Kita rasa feeling guilty, bersalah, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, aku dah buat dosa ni. Ya Allah, apakah Engkau terima taubat aku, ya Allah? Dan Nabi menyatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, dia selalu muhasabah. Ya Allah, banyak dosa aku buat ni, ya Allah. Ya Tuhan, aku dulu, ya Allah, tak puasa, tak semayang. Bukan tak semayang je, tak puasa, ya Allah. Ngambil harta orang, ya Allah. Mencuri hak orang, ya Allah. Zalim orang, sakiti orang, terajang, tumbuk orang. Ya Allah, ya Tuhan, banyaknya dosa aku. Aku nak bertaubat, ya Allah. Aku nak bertaubat, ya Allah. Ni orang cerdik, kata Nabi. Tapi tu orang yang cerdik, stop. Hentikan tuan-tuan maksiat ni. Those bad things ini, stop it. Hentikan. Fatubu ilallah. Make a repentance. Repent to Allah. Bertaubat tuan-tuan kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Mana taubatan nasuha? Benar-benar taubat. Tak akan berpaling lagi dah kepada dosa. Tak akan terjerumus lagi tuan-tuan. Marilah apa bisikan pun. Marilah kawan-kawan yang sekaki judi dengan kita. Yang satu kaki mabuk todi dengan kita. Yang satu geng Mak Romeo dengan kita. Mana betina yang tak tunduk pada aku. Yang tak kepalanya di bawah aku. Aku. Ini dia. Namanya usuk jambu. Buang usuk jambu tu. Ubah kepada usuk bileng. Buang kepada Abang Jijan Bilal. Tak ada dah Abang Jijan ya, Playboy. Tak ada dah. Buang tuan-tuan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Wa amila liman ba'dal maut. Dan dia bersedia dalam tempoh detik hujung hidupnya. At the end of his life, hujung hidupnya tuan-tuan, dia bertaubat. Dia buat ibadat qada. Mana yang mampu dia boleh qada semayang, qada puasa. Ya Allah, minta maaf pada orang yang pernah dizalimi. Mana barang yang kita pernah ambil tuan-tuan, minta maaf, kita minta halal. Kalau orang tu dah mati, macam mana tuan-tuan? Orang tu kita curi motornya. Motor sebiji berapa sekarang? Atau kita kira motor pada zaman kita curi tu berapa ringgit? 2,500, 3,000 tuan-tuan. Orang tu dah tak ada. Maka ulama mengatakan tuan-tuan, ambil 3,000 nilai motor tu, sedekahkan kepada tempat yang boleh membawa pahala kepada orang yang kita ambil hak dia. Di akhirat nanti Allah akan tanya pada orang yang nak dakwa kita tu, mana kamu ndak? Kamu ndak pahala yang dia infakkan? Motor kamu memang kena curi, tapi dia sudah ganti dengan infak pada jalan Allah. Ini pahala dia. Mana kamu ndak? Pahala ni ke? Atau kamu masih nak dakwa hamba Allah? Tuan-tuan, mesti kita memilih pahala tuan-tuan. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, kehidupan di akhirat, sehari di akhirat tidak sama dengan sehari di dunia. Panjang masanya. Ada yang mengatakan sampai 700,000 tahun.
Lama tuan-tuan, kita nak proses pendakwaan itu lama. Maka sudah tentulah orang ini akan memilih pahala. Pasal apa? Dia nak cepat masuk syurga. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan orang yang tidak cerdik ni siapa dia? Man taba'a hawahu wa yarjullah. Apa dia? Orang yang tak cerdik ini siapa dia tuan-tuan? Orang yang mengikut hawa nafsunya. Man atba'a hawahu wa yarjullah. Kemudian dia mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa dia. Tak betul. Kita main judi tuan-tuan. Main judi, balik daripada main judi, naik motor tu terlanggar bonggoi, terus masuk dalam parit. Kita pun bangun-bangun, tengok-tengok, ya, tiket loteri yang kita beli, tiket nombor ekor yang kita beli, udah ke mana-mana, masuk dalam parit, air hujan, hanyut. Masa tu baru kita nak insaf. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ngapa ya Allah aku ni berjudi gamaknya sebab itu jadi rapi ni hari ni. Ya Allah, ya Allah, minta maaf ya Allah, ampun ya Allah, ampun, astagfirullah, astagfirullah. Kita pun terdengkut tolak motor tuan-tuan, pergilah klinik. Sampai di klinik, jumpa juga dengan kaki ekor. Kaki ekor ni bisik kat telinga kita, jom kita pergi besok tikam ekor. Aku baru je ikut geng menurun dekat busuk jantan, dapat nombor baik punya nombor. Kita tadi dah astagfirullah, terus alright, boleh. Ni orang tak cerdik. Dia tak tahu tuan-tuan, dia rasa dia boleh menangguhkan taubat dia. Ya, dia boleh menangguhkan taubat dia. Takjil, bukan ta'jil. Ta'jil mempercepatkan, bagus. Ni takjil. Ta'jil ain. Takjil ini hamzah. Jangan takjil taubat. Jangan kita menangguh-nangguhkan taubat. Tak apa, hidup lagi, panjang masa lagi, umur muda lagi, boleh taubat. Ada kawan pula yang yang sepermainan dengan kita, yang seperminuman dengan kita, mengatakan apa dia? Alah, relax lah bro, nanti taubat lah. Alah bro, enjoy dulu bro, hidup mesti enjoy. Tadi taubat lah bro, umur kita baru 28 bro, umur kita baru 40 bro, kita bajet bro, umur 60 kita taubat. Kok sempat sampai 60? Kena coronavirus, udah meninggal tuan-tuan. Ni takut tuan-tuan. Sebab itu tak cerdik kalau kita menangguh-nangguhkan taubat, kemudian kita buat maksiat. Sebab itu kata Nabi, jagalah, jangan buat maksiat. Maksiat akan merendahkan maruah kita. Tuan-tuan, kalau satu hari tuan-tuan naik motor time hujan Ropi ni tadi lebat kan, tiba-tiba tuan-tuan nampak seorang anak dara yang juga bawa motor di depan, lost control, hilang kawalan, terlanggar lopak, masuk dalam parit. Orang lain tak ada. Tuan-tuan seorang yang ada, tuan-tuan berhentikan motor, nak pergi selamatkan budak perempuan ni yang dalam keadaan tertomoy, kata orang Perak, tertonggin. Kepala ni dalam air, tak bergerak, ditimpa pula motor. Tuan-tuan, masa ini tuan-tuan nak buat macam mana? Nak tunggu orang lalu-lalang minta tolong, help, 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 betul tak? Atau tuan-tuan turun ke bawah, angkat motor itu, dukung budak perempuan ni, bawa naik ke atas tebing. Yang mana tuan-tuan akan buat? Mestilah tuan-tuan turun ke bawah, angkat motor itu dalam keadaan darurat, terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, lihifzun nafs. Tuan-tuan akan angkat budak ni naik ke atas tebing. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, sedang angkat naik ke atas tebing, baru orang lalu. Yang lalu tu pula Mai Propa. Bukan nama sebenar. Tahu nama Mai Propa? Mai Propaganda. Mula
Ya Allah, katanya tak sangka Tok Siok ni surau taman mewah kita, ya Allah, azan punya sedap. Allah, serban 5 kilo dai hitam, tapi duk megang anak dara orang. Tuan-tuan rahmati Allah, orang yang propaganda macam ini telah menjatuhkan maruah orang lain. Ni Nabi kata pentingnya maruah. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita tuduh apa-apa, siasat dulu, tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Datang orang yang fasik, yang kita kenal mulut memang jenis tak ada insurans, tuan-tuan. Fatabayyanu, hendaklah kita cek dulu tu akhlak. Kenapa tuan-tuan? Sekali tuduhan itu tidak betul sekalipun, maruah orang itu hilang. Tuan-tuan dituduh mencuri duit surau, contoh. Jadi benda hari, tiba-tiba dalam mesyuarat surau, orang tuduh tuan-tuan menggelapkan duit surau. Walaupun tuduhan itu tidak betul, walaupun tuduhan itu fitnah, tetapi orang yang bercakap bawa cerita ni habis satu taman mewah ini akan menyebabkan, kata ulama, daripada 100% maruah kita hilang, tinggal 70. 30 hilang. Pasal apa? Akan ada syak wasangka di kalangan manusia. Sebab itu jaga tuan-tuan, jangan menjatuhkan maruah orang, dan jangan kita buat benda yang menjatuhkan maruah kita. Apalagi antara akhlak hasanah yang Nabi bawa, yang Nabi nak sempurnakan ini, apa dia? Wal haya wal iffah. Malu. Illam tasta'i fasna' ma syi'ta. Nabi menyatakan, sekiranya kamu tidak rasa malu, tidak ada malu, no shy in yourself, fasna' ma syi'ta, buatlah apa kamu hendak. Jadi orang yang meredah ni tuan-tuan, todi dia minum dalam bulan puasa, minum kasbah, bayangkan. Percaya tak? Ni pengakuasa cerita ni, pengakuasa di agama. Dalam bulan puasa tuan-tuan, ada satu pusat, ada pusat ni lah, pusat membeli belah di Ipoh. Dia duduk underground bawah pusat ni tuan-tuan, dia minum kasbuk tu, tuang dalam gelas ni. Gelas apa ni lah, tapi ni bukan gelas kasbuk pula, kan marah pula ya Imam Surau ni, ustaz ni. Gelas apa ni tuan, dia tuang, naik warna hijau kuning tu, cicah dengan biskut Tiger. Bayangkan kita tuan-tuan, kalau hujan-hujan sejuk-sejuk kopi ni, kita bancuh kopi O, betul tak? Kita bancuh Melo, kita bancuh Ovaltine, kita bancuh Neslo. Kedai kan, dia suka bagi air nama pelik-pelik, Neslo. Kita kata apa benda Neslo tu? Rupanya Nescafe campur Milo. Ada kedai tuan-tuan, dia hidangkan air dalam dia punya selarian harga tu Sky Juice. Sky Juice, wow, ini jus pelik ni. Orange juice kita tahu, apple juice kita tahu, carrot juice kita tahu, Sky Juice we must try, mesti cuba. Tengok-tengok yang datang air sejuk tuan-tuan. Kita kata apa? Air sejuk, nak minta Sky Juice. Itulah Sky Juice, air sejuk, air turun dari langit. Bukan air turun langit tu, air mutlak ni, air yang aku terajar orang kedai ni sekarang. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan main redah je. Kita tak rasa malu, kita nak digelar sebagai orang yang hebat, orang yang berani. Pantang je ada sikit masalah, kita ajak kawan-kawan bertumbuk tuan-tuan. Kita rasa syaja'ah, kita rasa berani. Dah, itu bukan orang berani, itu bukan orang yang kuat.
Orang yang kuat itu siapa dia tuan-tuan? Nabi ajar akhlak kepada umat dia sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Nabi kata mayamliku nasahu indal ghadab as-sara'atu. Orang yang kuat itu siapa dia? The strongest one among us. Siapa itu orang yang kuat di antara kita terhormati Allah? Orang yang dapat kontrol kemarahan dia, dapat kawal kemarahan dia. Itu orang kuat tuan-tuan. Bukan orang yang kuat ni sikit-sikit mani marah tumbuk apa itu kau orang berani. Saya pernah tuan-tuan di Ipoh bawa kereta, buat slow je, bawa balik pengajian ni betul-betul gajah, slow je, hari hujan. Datang satu BMW putih, dia potong tuan-tuan dengan cara yang berbahaya. Sini ada kereta, sini ada kereta. Dia boleh masuk tengah-tengah tu, nyaris tak bergeser dengan kereta aku. Tak tahulah drunken driver gamaknya, drunk driver ni, jenis mabuk ni gamaknya. Saya pun angkat lampu, bagi lampu isyarat, amaran. Apa dia? Perbuatan kamu ini membahayakan orang lain. Apa dia buat tuan-tuan? Dalam dia memecut tu, dia slow sampai kat traffic light. Dia tahan kereta saya dulu. Tahan. Saya pun okey lah. Dalam hati ni mengatakan, Allahumma ya Allah, a'izni ya Allah minaz zalim min jabbarin anid. Ya Allah ya Tuhan, lindung aku daripada penzalim dan juga orang-orang yang ganas kasar ini, road bully, pembuli jalan raya. Saya pun jalan tuan-tuan, saya masuk lane kanan pula. Dia slowkan kereta dia sama parah dengan kereta saya. Dia tengok menyentuh. Sebabkan saya pakai jubah dan kepiak, mungkin bila dia tenung mata aku, terus insaf dan bertaubat tuan-tuan. Itu cerita dia. Pasal apa jadi macam ni? Hati tu tak ada malu. Tak malu dengan orang, tak malu dengan Allah terutamanya. Main redak dia tuan-tuan, main buat dia apa yang dia nak buat. Hati dia kata begini, ikutkan perasaan, ikutkan hawa nafsu, ikutkan bahan, ikutkan macam-macam. Ini bukan orang yang berakhlak. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tu bini orang. Contoh paling simple. Tadi macam tak faham je aku bagi contoh tu. Paling simple tuan-tuan syok dekat bini jiran. Contoh. Memang lawa tuan-tuan, bini jiran tu macam Mira Filzah sikit. Memang lawa. Super. Bukan tak ada bini sendiri di rumah. Ya, tapi bini di rumah dia tak macam Mira Filzah. Dia macam apa dia tuan-tuan? Mana sebut? Macam Bukit Merah tu. Kita tuan-tuan mengorak bini sebelah tanpa mempedulikan suami dia. Lawa hari ni. Tak malu ke tuan-tuan? Bila kita cakap macam tu, suami dia duduk di sebelah. Apa aku kira? Hantar engkau lah. Kau nak marah-marah lah. Aku dah memang syok kat bini kau. Tak ada malu. Lawa nampak hari ni? Oi, wangi ni. Amboi. Jom. Abang belanja. Suaminya ada. Pasal apa tuan-tuan? Malu itu sudah hilang. Ni bukan saja tak ada malu, tak ada kemaluan sekali tuan-tuan. Berat. Sebab itu kata Nabi, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, buatlah apa kamu nak. Tapi ingat, akhirat kamu akan mendapat balasannya. Fayaj'alu asanaha ahsana wa yudhiqu ala sayyiha wa yamna'ahu. Apa dia tuan-tuan? Maka perbuatan-perbuatan ini hendaklah kita antikan.
Gantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik setelah kita bertaubat. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Ingat, setiap perbuatan yang baik selepas kita bertaubat akan mengampunkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Kalau dulu kita ni juara dalam minum mabuk, juara bergaduh, ni ada ni yang zaman rock kapok dulu ni, tuan-tuan ya. Yang zaman rock kapok, tuan-tuan, bila menyanyi tu tak ingat semayang dah. Pergi kelab-kelab malam, tuan-tuan, sambil menyanyi, sambil karaoke, todi atas meja. Jangan marah, tuan-tuan. Saya ada sahabat, tuan-tuan, dia cerita dia kerja bank, second officer, manager. Dia kata bila satu tycoon tokeh ni datang buat pinjaman, approve, lulus, he feel very happy, dia cukup seronok bila pinjaman ni lulus, tuan-tuan. Dia bagi tahu dekat manager dengan second manager, sahabat saya ni malam ni open table nak belanja karaoke, KTV. Di mana, tuan-tuan? Di satu bandar di Perak. Saya tak mau sebut di mana, nanti kau mau cari naya aku. Dia kata, Ustaz, kami berdua je pergi. Saya ingat ramai. Tak, bos kata only 2 of us. Memang hebat, kan Ustaz. Sampai dekat KTV tu, kami dibawa masuk ke suatu bilik khas, VVIP. TV nak karaoke ni, Ustaz, besar, Ustaz. Saya ingat besar pintu tu ada. Pintu grill tu. Tuan-tuan maki Allah, sambil nak pilih lagu apa nak nyanyi ni, dia kata sound best tak, surround. Sound dia syok ni. Memang canggih punya sound. Suara ke laut pun, ya, boleh jadi sedap. Pilih lagu, tuan-tuan. Pilihlah satu lagu orang putih. She's gone out of my life. Ingat tak aku berlakon, kan? Still ke apa ke? Still ke steam, aku tak tahu. Tengah pilih lagu ni, Ustaz, masuk GRO. Apa GRO ni bawa? 2 jar air macam kekuning-kuningan, macam warna hijau. Air apa tu, tuan-tuan? Air tebu ke? Air tebu tak payah minum dekat situ, tepi jalan pun berlambak. Air apa, tuan-tuan? Air gamat ke? Air yasin ke? Letak atas meja 2 jok ni, tuan-tuan. 2 GRO genit ni, kata dia, masalahnya, Ustaz, dia memasuk bawah tak pakai apa, cuma baju t-shirt dia, Ustaz. Saya dah tak sedap hati ni, sebab saya mengaji dengan Ustaz. Dah tahu mengaji, pergi buat apa, kata dia. Dalam-dalam tu astagfirullah tu, menggeletar tangan ni, Ustaz pegang mikrofon tu, nyanyi pun dah tak concentrate dah, Ustaz. Tengah nyanyi ni, Ustaz, GRO ni tuang todi arak ni dalam gelas. Minta maaf, saya buat. Ditanggalkan t-shirt dia. Selambak Gunung Daik bercabang 3. Bukan bercabang 3 ni, bercabang 2 punya Gunung Daik. Duduk atas riba saya, tarik kepala yang tengah nyanyi ni, letak tengah-tengah Gunung Daik, tuan-tuan. Lepas tu saya tanya, apa kamu rasa? Suam-suam kuku, Ustaz. Hangat dia rasa. Atau kamu biar je lah? Tidak, Ustaz, saya resist, tolak. No. Oh, cik, cerita dia lah, aku tak tahu. Kokok tentak. Mana tahu? Saya tolak, Ustaz. Dia tarik ke dada, saya tolak. Dia tarik lagi, saya tolak. Akhirnya kata GRO ini, kata dia, Tuan, abang,
Saya lihat abang ni mukanya muka orang baik-baik. Tempat abang bukan di sini bang. Sini tempat orang jahat-jahat. Kata dia. Tuan-tuan cakap macam tu. Tempat abang di mana? Tempat abang dalam jam macam ni dah 10 lebih ni. Tempat abang di rumah bersama dengan akak di rumah tu, dengan isteri abang di rumah. Teroyak saya ustaz, menangis. Kenapa menangis? Kena tazkirah dengan JRO. Habis tuan-tuan. Jangan buat benda yang memalukan diri sendiri, sebab kita ni tak ada malu tuan-tuan. Pasal apa? Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Raqib dan Atid tu. Kena ingat, pencatat amalan dosa kejahatan tu tidak pernah padam tuan-tuan. Secara detail semua tu akan ditulis oleh malaikat. Kita buat apa, pegang belah mana, cium belah mana, nyanyi lagu apa, semua dicatat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita sambung tuan-tuan nanti insya-Allah kepada bab yang seterusnya, iaitu surah Taha. Kita baca Allah. Surah Taha ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Ya Allah, dahsyatnya. Allah memberi ancaman, sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah nanti atau dihadapkan di hadapan Allah nanti mujriman, dalam keadaan membuat dosa. Maka orang ini apa dia? Akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Dalam itu dia tidak mati dan dia tidak hidup. Ada orang kata bangkai bernyawa tuan-tuan. Ya, bangkai bernyawa tu. Apa dia bangkai bernyawa tuan-tuan? Macam orang hidup, tapi kadang tengok macam orang dah mati. Bangkai bernyawa lah, apa pun tak guna. Sebab itu tentara mati Allah, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini dapat beri penjarahan kepada kita bersama. Bersama dengan saya tuan-tuan, macam biasa Encik Syarul ni ada membawa air syifa. Ya, air yang kita doakan. Dan minumlah tuan-tuan, mudah-mudahan ianya menjadi penawar kepada kita. Allah Ta'ala yang menurunkan air dan Allah Ta'ala menjadikan ia sebagai penawar makhluk bagi Allah ini. Kita doa tuan-tuan, usaha mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita orang-orang yang dipelihara daripada penyakit-penyakit ni. Terima kasih Allah. Sekian bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah bagi kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salat, minat tawabin, minas syuhada'i was salihin, wa asna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala, khususan coronavirus min biladina Malaysia, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'asalati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.